Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Dr. Harwati dan juga tim lah. Dan insyaAllah pada kali ini saya akan membentangkan perancangan pengajaran saya berdasarkan pendekatan yang telah dipilih dan juga di proses debriefing selepas sesi pengajaran. Okey, saya share di sini. Okey, baik. InsyaAllah saya akan bagi pemilihan topik pembelajaran pada kali ini. Saya memilih untuk mengajar topik penyakit berkaitan mata. Okey, untuk pengetahuan semua, topik ini adalah salah satu topik dalam khusus anatomi mata yang mana perlu khusus wajib bagi khusus untuk pendidikan khas masalah penglihatan lah, maksudnya khusus untuk pelajar yang mengambil masalah penglihatan, pendidikan khas masalah penglihatan, maka topik khusus tersebut atau subjek tersebut kena ambil lah. Dan salah satu topik dalam subjek tersebut adalah penyakit berkaitan mata. Okey, untuk topik ini, objektif pembelajaran yang ditetapkan adalah pada akhir pembelajaran nanti, pelajar akan dapat menyenaraikan penyakit-penyakit berkaitan mata dengan betul. Banyaklah penyakit berkaitan mata, kan? Jadi selepas pelajar mengikuti topik ini, maka akhirnya nanti dia akan dapat senarai apakah penyakit-penyakit tersebut. Okey. Kemudian melalui topik ini, pengetahuan sedia ada, pelajar tadi dia telah pun mengetahui anatomi mata dan fungsinya. Maksudnya topik sebelum ni adalah topik berkaitan anatomi mata itu sendiri, bahagian-bahagian dalam mata ni, ada iris, ada kanta mata, ada lesama, kan, dan ada saraf dan sebagainya dalam mata ni, dia dah tahu dah anatominya. Dan juga apakah fungsi bagi setiap bahagian ataupun anatomi tersebut lah. So pelajar dah tahu. So daripada situ nanti kita nak bagi tahu dia, kita nak perkenalkan penyakit-penyakit yang boleh berlaku kepada seseorang ataupun kepada kanak-kanak ni yang mempunyai masalah penglihatan. Dan daripada situ juga kita dapat tahu kalau sesuatu bahagian itu mengalami ketidakfungsian ataupun fungsinya terganggu, maka dia akan menyebabkan penyakit mata tersebutlah, kan. So jadi pengetahuan itu dia kena ada. Maksudnya dia tahu ini kanta mata ni fungsinya apa. Kalau kanta ni rosak, penyakit apa yang akan seseorang itu hadapi. Jadi pengetahuan tu dia dah ada lah. Okey. Kemudian prasyarat pembelajaran sebelum ni dia kena mengetahui dengan jelas setiap fungsi dan juga bahagian dalam mata serta penjagaan mata secara asas. Sebab nanti di hujung nanti kita akan relate balik, kan, anatomi mata, bahagian mata tu fungsinya dan juga macam mana nak menjaga dia. Dan kalau kita tak jaga, apa akan jadi? So di situ dia ada hubung kait dia lah. Okay, jadi pengalaman sedia ada, dia dah ada. Kemudian untuk dia faham betul-betul topik ni, dia kena ada prasyarat ini. Okay, dan juga bagi membolehkan penyampaian ataupun pembelajaran topik ini berlaku dengan baik, pendekatan yang saya pilih untuk penyampaian ini adalah pendekatan konstruktivisme, iaitu di mana kita mengajar berdasarkan pengalaman yang dah ada pada pelajar tersebut dan dia apply balik apa yang dia akan belajar. Tanya bila
pengalaman saya dalam mengajar pelajar penglihatan ni, biasanya pelajar itu sendiri ada masalah penglihatan. Okey, contohnya ketika saya belajar di IPIK, kan, ada pelajar ni dalam 11 orang tu, hampir 4 atau separuh daripada jumlah itu dalam kelas itu mengalami masalah, merupakan pelajar kelainan upaya yang mempunyai masalah penglihatan. Ada yang buta dan ada yang rabun teruk. Ya, jadi biasanya dalam kelas saya pun memang ada pelajar yang mempunyai masalah penglihatan ni lah, dan dia memang pemegang kad OKU. Jadi dia dah ada pengalaman tersebut, dan dia akan gunakan semula dalam pembelajaran dia yang sekarang ni lah secara formal ni. Okey. Jadi kenapa konstruktivisme ni dipilih adalah kerana dengan pengalaman yang dah ada tu, mungkin dia pernah dengar, oh ada orang sakit mata, ada orang ada juling lah, kenapa kan? Ada orang mengalami mata malas. Okey, ataupun ada saudara-saudara dia mengalami masalah sakit mata, ada mata yang tidak tetap kedudukannya, kan? Ada mata yang berlaku ada tumpukan dalam mata hitam dia, kan. So jadi benda-benda tu, okey, bila dia dah tahu benda-benda macam itu, maka senang untuk kita apply dan kita nak bagi tahu kepada mereka. Sebab apa? Sebab mereka ini pun ada di antaranya adalah masalah penglihatan, bermasalah penglihatan, dan mungkin juga mereka pernah tahu sebelum ini, kan, sama ada di sekolah sekitaran mereka, saudara-saudara yang ada penyakit tersebut. Kadang-kadang dia kata dia pernah dengar penyakit ni, kan, tapi penyakit yang spesifiknya apa maksud penyakit tersebut, kan. Ada student saya pun pernah dia kata pernah dengar istilah ni, istilah kali rupanya juling, macam itulah. Okey, dan bagi saya pendekatan konstruktivisme ni lebih menjadikan nanti pelajar tu bercerita dengan lebih semangat lagi lah, sebab dia mungkin dia ada pengalaman dia. When kita open dia kepada soalan, mungkin dia akan ada, ataupun kita bagi peluang dia bercerita, kan. Contohnya bila kita open pengajaran ni, kita kata saya nak tanya kepada semua yang ada, pernah tak awak semua ataupun anda mengalami masalah mata, ataupun anda tahu masalah orang lain mengalami masalah mata, penyakit-penyakitnya, anda tahu tak? Jadi daripada pengalaman yang dia ada, kan, dia akan cuba cerita. So, dia cerita, saya pun bertanya, dia cerita lagi, saya tanya lagi, maka proses tu akan jadi satu yang aktif lah. Okay, so dia akan jadi lebih menarik. Okay, dari segi proses pembelajaran, proses pembelajaran, proses pembelajaran. Pada permulaan pengajaran itu, saya akan tayangkan satu video berkaitan penyakit-penyakit mata dan juga berbincang dengan pelajar berkaitan tersebut. Ini untuk pengenalan lah, maksudnya masuk kelas. Kalau flip classroom dia dah baca sebelum tu lah, kita dah bagi tajuk sebagainya. Tapi untuk proses konstruktivisme ni, ataupun dalam topik saya kali ini, bila pelajar masuk dalam kelas, dalam kuliah, so saya akan tayangkan dulu video, kan, berkaitan dengan masalah penyakit-penyakit mata ni, biar pelajar tonton video tersebut. So nanti saya akan gali dia punya pengetahuan ataupun dia punya pendapat tentang apa yang dia tengok tadi, kan. Masuk je, tayangkan video tentang penyakit-penyakit mata, tunjuklah penyakit-penyakit yang ada. Dan boleh dijalankan sama ada saya stopkan video, kemudian saya tanya soalan, ataupun saya biar video tu habis dulu, kemudian saya tanya soalan, ataupun video tengah play, saya pun tanya soalan. Jadi itu bila permulaan begitu, so pelajar akan tahu, hari ni sebenarnya kita nak belajar tentang penyakit-penyakit tentang mata. Dia boleh detect lah, sebab semua tadi video berkaitan penyakit. Okey, so tunjuk, kita pun sambil-sambil tu kita bersembang lah, bercakap dengan pelajar. Okey, minta pendapat dan sebagainya. Kemudian bila kita dah bagi sedikit input berkaitan apa yang kita nak belajar pada hari ini, maka baik. Maka
apa ni kata, dia ada input. So pelajar dah ada tak okey, kita akan belajar tentang penyakit. So dia kumpul balik mana-mana yang dia tahu tentang penyakit, dia takut dalam tidur. Doktor tanya, so boleh jawab kan. Okey, kemudian baru kita pergi kepada pengembangan pengajaran. Okey, pengembangan pengajaran ni saya sediakan slide berkaitan dengan saya masukkan sikit tentang anatomi mata dengan fungsi dia supaya refresh balik, refresh balik. Kemudian masukkan dalam slide tu penyakit-penyakit tentang mata. Secara brief saya bagi je dulu, dan saya buka jugalah kalau pelajar nak tanya soalan mereka akan tanyalah. Jadi pada pengembangan pengajaran pertama ni saya bagi input yang ada berkaitan dengan topik inilah, penyakit-penyakit mata. Okey, bila peringkat seterusnya barulah kita relate balik. Bila kita tunjuk slide kan, so saya cerita balik, relate balik. Tanya dia, kenapa agak-agaknya penyakit mata ini boleh berlaku? Apakah faktornya? Apakah puncanya? Kan, slide dan juga video. Okey, kemudian saya minta pelajar untuk dapat ni lagi, dia supaya dia buat carian dia. Okey, sekarang you buat carian sendiri di you punya cari, you buka handphone kan, masing-masing dah ada. Saya tak kisah kalau sesi pengajaran buka handphone, tapi lepas sesi tersebut saya minta pelajar untuk simpan balik lah. Okey, jadi buka handphone, cek di internet berkaitan dengan penyakit tersebut. So jadi dalam gambar-gambar itu saya beritahu lah, ini tadi dalam slide kita dah tunjuk penyakit-penyakitnya. Jadi saya nak Nur Ali cari tentang penyakit ini, Syafiq you cari tentang penyakit ini. Okey, dan pelajar-pelajar lain adalah sendiri untuk dicari. Jadi lepas awak cari nanti, saya akan soal semula lah, ataupun you buat sedikit catatan ataupun sedikit ni lah, you catat sikit, nanti you explainkan kepada rakan-rakan. Mana-mana yang kurang itu saya akan tambah. Okey, itu tentang pengembangan pengajaran lah. So di mana-mana yang mana kurang tu saya akan beritahu dia, ini sebenarnya ini, saya tambah lagi input dan sebagainya. Jadi pembelajaran itu berlaku dan soalan, sebab dia cari di internet semua banyak kan. Kata dulu saya ingatkan penyakit ini macam ini kan. So umumnya macam ni. So dia berlaku pembelajaran di situlah. Okey, jadi saya relate balik dengan isi pengajaran yang saya ajar mereka mula-mula tadi. Kan? Jadi daripada semua tu murid dah belajar, barulah untuk menilai, untuk nak tahu sebenarnya murid ni faham ke tak faham apa yang dipelajari. Maka satu kuis ringkas saya buatlah, menggunakan platform Menti. Kan, buka Menti, so student semua boleh on. Disebabkan inilah disebabkan pembelajaran online ni lagi mudah. Kan tadi kalau saya tadi dalam kelas kan, kalau online, so, maka dia boleh search sendiri, ataupun macam saya buka Menti ni, masing-masing boleh masukkan jawapan pada pilihan tersebut. So nampaklah dia punya kefahaman tersebutlah. Okey. Kemudian dalam penutup, saya gulungkan balik, saya rumuskan balik apa yang dipelajari pada hari ini, dan ingatkan balik poin-poin penting berkaitan dengan topik penyakit-penyakit berkaitan mata inilah. Jadi untuk pos pengajaran, lagi nak debriefing mereka balik. Okey. Pertamanya, kita uji semula pengetahuan sedia ada pelajar dengan mengajukan soalan berkaitan dengan fungsi-fungsi bahagian mata. Kan, dia belajar tentang penyakit, tapi pengetahuan sedia ada dia berkaitan dengan mata. Okey, sekarang ni masukkan pula soalan berkaitan dengan penyakit-penyakit mata, dan minta murid tadi, you kata kalau you kata penyakit ini bila tak berfungsi kanta ni, maka penyakit ini akan berlaku. Kenapa boleh jadi macam tu? Rupanya cahaya tak sampai ke tempat yang sepatutnya. Jadi rabun jauh kan, ataupun rabun dekat. So kat situ pelajar boleh nyatakan sebab.
Okey, kemudian dengan kita brief dia lagi, kita debrief dia, kita kata okey, jadi kalau you dah tahu macam tu, macam mana you nak sustain you punya kesihatan mata ni. So, murid pun jelaskan. Sebenarnya kita kalau boleh buat macam ni, jaga mata macam ni, jangan tengok handphone terlalu lama, jangan tengok di kawasan yang tidak yang gelap ataupun mempunyai cahaya sikit dan sebagainya lah. Dan minta juga mereka ataupun sama-sama kita justifikasikan kenapa perlu. Okay, kalau kita tak jaga mata ni, apa yang akan terjadi. Okey, jadi saya rasa itu pengajaran yang saya akan jalankan, berkaitan topik penyakit mata ini, di mana pendekatan yang saya gunakan tadi adalah pendekatan lebih kepada konstruktivisme, menggunakan pengetahuan mereka dan juga nak aplikasikan dalam pembelajaran yang terbaru ini, serta bila post pengajaran ataupun di briefing, kita terapkan balik tentang fungsi mata, penyakit-penyakit mata, sebab apa berlaku dan juga nanti depan nanti kalau tak jaga mata macam mana jadi dan sebagainya. Jadi saya rasa itu saja saya punya langkah pengajaran yang saya nak kongsikan pada hari ini, dan insya-Allah segala yang baik itu datang daripada Allah SWT. Saya stop sharing ya. Dan yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Jadi saya mohon bantuan dan juga pandangan ya Agustia dan juga tim Dr. Harwati untuk tambah baik saya punya rancangan pengajaran ini, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.